Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini Cikgu akan berkongsi lagi penerangan masih di bab yang sama, kemahiran berunding. Okey, untuk hari ini Cikgu akan menerangkan berkaitan dengan elemen-elemen yang terdapat dalam perundingan. Okey, untuk mengetahui apakah elemen-elemen tersebut, kita jumpa sebentar lagi. Okey, anak pelajar, terdapat beberapa elemen dalam perundingan. Okey, elemen-elemen tersebut sebelum kita melihat apakah elemen-elemen tersebut, kita lihat dahulu apakah objektif untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, diharap di akhir video nanti anak-anak pelajar dapat menjelaskan elemen-elemen perundingan. Yang mana terdapat beberapa elemen perundingan dan elemen perundingan ini merupakan fakta khusus yang wajib untuk anak-anak pelajar ingat. Okey, fakta khusus yang wajib untuk anak-anak pelajar ingat. Okey. Antara elemen yang terdapat dalam perundingan, yang pertama kita ada elemen maklumat, kemudian masa, kuasa, etika, budaya, pelaku ataupun personaliti dan aspek sosial. Okey, jadi kalau anak pelajar lihat di sini ada 7 elemen perundingan. Okey, kita akan lihat satu persatu setiap elemen ini. Okey, yang pertama tadi kita ada elemen berkaitan dengan maklumat. Okey, apa yang dimaksudkan di sini? Okey, pihak yang berunding harus mempunyai data yang mencukupi, relevan dan tepat. Jadi maksudnya dalam satu-satu perundingan pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan itu perlulah ada data, perlu ada maklumat yang mencukupi, tepat dan relevan berkaitan dengan isu ataupun topik ataupun masalah yang akan dirundingkan. Okey, kemudian maklumat yang cukup dan berkualiti akan membantu dalam proses penyelesaian masalah. Sebab itu sebelum berunding, pihak yang berunding kena pastikan mereka mempunyai maklumat yang mencukupi, yang tepat, yang relevan dengan isu yang bakal dibincangkan. Okey, elemen kedua adalah berkaitan dengan masa. Okey, masa di sini adalah tempoh masa yang mencukupi, sesuai dan optimal untuk digunakan dalam perundingan. Maknanya perundingan yang akan dijalankan itu harus mencukupi dia punya tempoh masa. Tidak dibuat dalam keadaan ataupun masa yang singkat. Yang mana masa yang diperuntukkan ini akan bergantung kepada masalah yang dihadapi. Semakin rumit isu ataupun masalah yang ingin diselesaikan, maka semakin lamalah tempoh masa yang diperlukan untuk memastikan keputusan yang diambil itu adalah yang terbaik. Perundingan yang tergesa-gesa akan menghasilkan jalan penyelesaian yang tidak memuaskan pihak yang terlibat. Sebab perlu ada tempoh masa yang betul. Jangan buat ataupun jangan buat keputusan dalam perundingan yang tergesa-gesa. Sebab hasilnya adalah keputusan yang dibuat mungkin tidak akan memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang terlibat. Okey, elemen yang ketiga tidak ada kuasa. Okey, kuasa di sini dia merujuk kepada hak ataupun keupayaan seseorang dalam membuat keputusan. Oleh itu, pihak yang terlibat dalam perundingan perlu ada kuasa untuk membuat keputusan supaya perundingan tidak terganggu. Oleh itu, sekiranya organisasi menghantar wakil, wakil pekerja untuk berunding berkaitan dengan satu-satu isu,
perlu dipastikan bahawa wakil pekerja itu dia ada kuasa untuk membuat keputusan. Okey, bagi mengelakkan perbincangan ditangguhkan dan menyebabkan masa yang lagi lama diperlukan. Okey, seterusnya elemen yang keempat kita ada etika. Etika di sini dia merujuk pihak-pihak yang berunding perlu mengamalkan nilai-nilai yang baik dan sesuai serta diterima dalam masyarakat yang terlibat. Contohnya mematuhi peraturan, jujur, baik dan bersopan semasa perundingan. Okey. Ini kerana etika ini dia memainkan peranan yang penting supaya keputusan yang dibuat itu akan menjadi lebih adil lah. Maknanya pihak yang berunding sama kedua-dua pihak yang terlibat dalam perundingan perlu ada etika yang baik, perlu mematuhi etika dalam perundingan yang dibuat. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan budaya. Budaya di sini pihak perunding perlu mengambil kira cara hidup sesuatu amalan masyarakat. Okey. Dari aspek budaya contohnya cara hidup, cara berbahasa, tingkah laku, nilai-nilai yang diamalkan, cara berfikir dan tradisi budaya pihak yang terlibat dalam perundingan perlu dititik beratkan. Okey. Kenapa? Sebab perbezaan budaya akan merumitkan dan menjejaskan proses perundingan sekiranya kita tidak memahami budaya individu ataupun pihak yang terlibat dalam perundingan tersebut. Jadi dalam satu-satu perundingan, kedua-dua pihak yang terlibat perlu memahami sekurang-kurangnya kamu kaji dahulu budaya individu ataupun wakil yang dihantar untuk melakukan perundingan. Okay, kalau dalam satu negara yang sama, dia mungkin tidak ada banyak perbezaan. Tapi apabila dia melibatkan negara yang berbeza. Apabila melibatkan negara yang berbeza, maka budayanya juga adalah berbeza. Jadi, disebabkan perbezaan budaya ini, mungkin apabila pihak yang berunding tidak memahami budaya negara-negara tersebut, dia akan menjejaskan proses perundingan yang cuba dilakukan. Okey. Seterusnya kita ada pelaku ataupun personaliti. Pelaku ataupun personaliti di sini dia merujuk kepada siapa individu yang terlibat dalam perundingan. Siapa wakil itu siapa? Siapa yang dihantar untuk berunding? Okey. Individu ataupun wakil yang dihantar untuk perundingan perlu menunjukkan perwatakan dan keterampilan yang sesuai lah. Sebab apa? Sebab pandangan pertama akan memberi gambaran kepada keseluruhan proses perundingan yang akan berjalan. Okey. Wakil itu dia perlu ada sekurang-kurangnya kemahiran dan tahap profesionalisme yang tinggi semasa melakukan perundingan. Okey. Kemudian aspek yang terakhir dalam elemen perundingan ini kita ada aspek sosial. Aspek sosial ini adalah berkaitan dengan faktor pergaulan antara pihak berunding yang mana kedua-dua pihak perlu bersedia menerima pandangan dan idea pihak lain tanpa mengira kedudukan. Dan kedua-dua pihak juga perlu mampu ataupun boleh menyesuaikan diri dalam sebarang isu yang akan dibangkitkan. Itu berkaitan dengan aspek sosial. Jadi anak-anak pelajar terdapat 7 elemen perundingan sebentar tadi yang cikgu terangkan sebentar tadi. Yang mana ketujuh-tujuh elemen ini merupakan fakta khusus dan wajib anak-anak pelajar ingat.
Itu berkaitan dengan elemen perundingan. Okey. Jadi sampai di sini sahaja penerangan cikgu untuk sesi kali ini. Ya, jumpa lagi untuk sesi akan datang ya untuk perbincangan anak topik seterusnya masih di bawah tajuk perundingan. Ya, cikgu harap video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar untuk memahami berkaitan dengan elemen-elemen yang terdapat dalam perundingan. Okey, sekiranya video ini bermanfaat, bolehlah sharekan kepada rakan-rakan yang lain dan bolehlah ke channel cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian berkaitan dengan bahan subjek pengajian perniagaan. Okey, jadi sampai jumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Bye.